Apple letakkan masalah dekat iPhone diorang dan diorang sediakan penyelesaian yang korang nak kena spend dekat situ. Assalamualaikum guys, welcome back to Faz Channel. So bersama aku lagi Faizanal. So baru-baru ni dapat satu berita yang macam betul ke ni kan? Sebab berita ni macam tak logik tapi boleh jadi. Ada news yang mengatakan bahawa Apple tidak akan bagi charger dalam kotak jualan ataupun bagi AirPods dalam kotak jualan. Apa je yang ada dalam kotak jualan iPhone 12 series nanti kan? Macam biasalah, ada phone, kotak dan manual book. So 3 benda tu saja dengan harga yang dijangka akan mencecah RM7,000. Dan menerusi rumours mengatakan bahawa iPhone 12 series kali ini akan dilengkapi dengan teknologi ataupun spesifikasi yang lebih power dan lebih menarik daripada iPhone 11 series. So dalam video aku sebelum ni aku ada mengatakan bahawa iPhone 12 series mungkin akan dijual dengan harga yang lebih kurang macam iPhone 11 series ataupun mungkin akan dijual dengan harga lebih murah sedikit disebabkan oleh, kalau kita tengok daripada iPhone XS series kepada iPhone 11 series ada penurunan harga daripada RM150 ke RM250 macam tu. Kita ambil sebagai contoh macam iPhone XS Max 512GB dia jual dengan harga RM7,049. Tapi untuk iPhone 11 Pro Max dijual dengan harga RM6,900 untuk 512GB. So ada penurunan harga dalam RM150 dekat situ untuk daripada iPhone XS Max kepada iPhone 11 Pro Max. Sama juga macam iPhone XS ke 11 Pro dan sama juga daripada iPhone XR ke iPhone 11. Bear in mind, aku ada dua perspektif mengenai news ataupun rumours yang mengatakan Apple tak bagi charger dalam kotak jualan iPhone 12 series kali ni. First, in a negative way ataupun secara rasionalnya, Apple tak bagi charger dalam kotak jualan untuk harga premium macam tu. Itu something yang memang sangat-sangat nonsense gila. Dah lah korang spend dengan harga premium tapi korang tak dapat charger. Walaupun kita nampak sekarang ni iPhone 11 yang mencecah RM4,000, korang still dapat pengecasan 5W saja. Dan untuk iPhone 12 series tak ada charger, itu bukan sesuatu yang bagus untuk pengguna, lagi-lagi untuk pengguna iPhone yang baru ataupun pengguna iPhone yang lama. Sebab kita sebagai pengguna, kita mahukan teknologi yang terkini lah, of course, dan kita mahukan fast charging. At least kalau tak dapat bagi 30W ataupun 50W, 18W pun paling minimum pun dah cukup-cukup bagus. So kalau tak ada charger tu, korang nak kena beli asing dengan harga yang dah mahal. Kalau korang tengok harga jualan rasmi accessories dekat Apple sekarang ni, kabel saja dah RM89. Itu kabel USB-C to lightning cable. Power adapter fast charging dia pun dah RM149. And then earpods lightning cable pun dah RM129. So total adalah dalam 300 lebih macam tu. Kalau betul sekalipun Apple akan buang charger dalam kotak jualan iPhone 12 series nanti, benda ni bukan something yang mengejutkan bagi aku ataupun bukan something yang barulah bagi Apple. Kalau kita tengok mula-mula dulu, Apple buang earphone jack 35mm pada iPhone 7 diorang. Alright, at first diorang bagilah dongle dengan yang kecil tu kan untuk korang nak letakkan audio jack 35mm. But then diorang dah tak bagi dongle, even sampai sekarang pun tak bagi dongle, which is kalau korang nak gunakan earphone jack 35mm dekat iPhone 11 series ataupun iPhone XS series, korang nak kena beli dongle yang berasingan, which is dongle tu pun korang tak boleh nak suka-suka pakai dongle third party kat luar sana. Korang nak kena make sure yang dongle tu berkualiti dan support untuk iOS ataupun iPhone tu sendiri. So kalau korang beli dongle yang macam kualiti biasa, dia tak support. So dia akan tulis accessory may not support. Kat situ korang nampak yang Apple letakkan masalah dekat iPhone diorang dan diorang sediakan penyelesaian yang korang nak kena spend dekat situ. Very typical Apple kan. So memang Apple dari dulu macam tu lah aku nampak. So dia cipta masalah tu, okay, dia nampak masalah ni ada potensi untuk dia buat duit lebih lagi. So dia selesaikan masalah tu dengan menjualnya. So macam tu lah. Sama juga dengan fast charge yang Apple buat sekarang dekat iPhone 11. Dia just bagi pengecasan 5W. Alright, fine. Kalau korang tak nak pakai pengecasan 5W ni, tak apa. Korang kena beli fast charge dekat kita orang lah dengan harga yang agak mahal, dalam 200 lebih macam tu, untuk kabel dengan dia punya power adapter. So korang nampak kat situ kan, Apple memang dari dulu macam tu dia punya tindakan dia. Kalau korang cakap yang rumours ni mungkin tak logik, aku boleh katakan agak logik lah kan. Sebab korang tengok yang sebelum ni Apple ada umumkan Pro Stand ataupun barang-barang yang ada pada Apple Pro XDR display tu ataupun roda apa semua dengan harga beribu. Roda saja dengan harga beribu lagi mahal daripada harga tayar ataupun rim kereta aku. So kat situ pun korang dah nampak kan tindakan Apple macam mana. Itu sebenarnya something yang positif lah untuk dia punya brand.
Dan itu something yang negatif jugalah untuk pengguna yang memang tak berkemampuan. Dan of course dia punya target market bukannya orang yang tidak berduit, dan of course target market dia pada orang yang berduit. Perspektif kedua pula, in a positive way, reason kenapa Apple buang charger dalam kotak jualan, first adalah disebabkan pembaziran. So kebanyakan pengguna iPhone yang baru sekarang ni ataupun versi-versi yang Pro, Max apa semua, kebanyakan adalah pengguna asal iPhone yang sebelumnya dah gunakan iPhone yang versi-versi yang lama lah. Contohlah daripada iPhone X jump to iPhone XS, daripada XS jump to iPhone 11 Pro. So kat situ korang nampak yang berapa banyak dah charger yang orang simpan dalam masa 3 tahun tu kan. So ada 1, 2, 3 charger. So lagi 2 charger tu diorang nak campak mana? Nak simpan. Kalau kabel tu maybe yelah sebab kabel iPhone kan. So quality tu kadang macam korang faham lah kan. Senang koyak lah apa semua. So kabel possible lah untuk orang simpan. But untuk power adapter tu dalam 3 tahun korang simpan 3 dalam bilik, macam satu pembaziran yang aku nampak dekat situ lah. Itu khas untuk pengguna iPhone yang dah biasa gunakan iPhone dalam menjangka masa 3 tahun dan selalu tukar iPhone macam aku kan. Sebab aku nak merasa sendiri phone tu, bukan sebab aku kaya kan. Itu yang pertama. Alright, yang kedua pula, ada news mengatakan setiap tahun terlampau banyak sangat pembaziran dari segi barang-barang elektronik yang tak digunakan, dibuang ataupun disimpan saja. Dan itu satu pembaziran jugalah yang korang boleh nampak obviously di kat situ. So disebabkan itu Apple ambil tindakan. So kita kenal Apple macam mana, dia memang very supportive in terms of alam semula jadi. So kita nampak yang Apple sebelum ni banyak gila promote pasal dia punya eco lah, dia punya support untuk environment dan pelbagai lagi in terms of dia punya quality pun, which is dia ada buat kita semula dan pelbagai lagi. So kat situ kita nampak yang Apple memang very concern bab alam sekitar. Yang sekarang ni kita tahulah kita sedang diancam oleh perubahan iklim. Yang ketiga pula, the reason kenapa Apple buang charger dalam kotak jualan adalah untuk mengurangkan harga jualan iPhone 12 series. Benda ni mungkin dengar macam tak logik. Yang korang akan cakap yang Apple ni jual harga iPhone mahal apa semua. But ada penurunan harga daripada iPhone XS to 11 Pro, daripada iPhone XR to 11. Memang legit lah benda ni. Mengikut rumours yang tersebar sebelum ni mengatakan bahawa iPhone 12 series akan dipadatkan dengan teknologi baru macam promotion refresh rate sehingga 100Hz, ada bateri yang lebih besar, ada kamera yang lebih baik, ada rekam baru apa semua. So dengan kos-kos ni mungkin iPhone tu akan dijual dengan lebih mahal kalau dia tak buang charger. So dengan buangnya charger dan kotak jualan tu, mungkin iPhone 12 series boleh dijual dengan lebih murah berbanding dengan iPhone 11 series. Aku nyatakan juga untuk iPhone 12 series kali ni, Apple mungkin akan tawarkan 2 jenis varian, sama ada korang nak charger ataupun tanpa charger. Dengan charger tu mungkin akan lebih tinggi sedikit lah harga dia. So dengan tak ada charger tu mungkin akan lebih kurang sedikit dan korang boleh gunakan charger iPhone lama korang untuk korang nak pakai iPhone baru tu. So dia bagi pilihan untuk pengguna iPhone sedia ada kat situ. Tapi untuk pengguna iPhone baru daripada Android ke iPhone, mungkin korang ada pilihan untuk nak beli iPhone tu dengan charger sekali dengan harga yang agak mahal sedikit lah berbanding yang tak ada charger tu. Aku pun tak tahu berapa watt dia akan bagi. Mengikut rumours baru-baru ni, dia mengatakan bahawa Apple akan bagi pengecasan sehingga 20 watt. Alright, hold kejap. Kita dengar 20 watt macam kecil kan? Tapi sebenarnya optimization pengecasan 20 watt dengan bateri iPhone yang boleh dikatakan kapasiti dia kecil juga kalau dibandingkan dengan phone Android, kira optimize jugalah kan. Dia bolehlah cecah dalam sejam lebih macam tu dari 0 ke 100. Kira not too fast but not too slow, kira okey lah kan. Kat situ kita boleh nampak yang optimization tu agak bagus. In fact, untuk iPhone XR ataupun iPhone 11 tu, korang boleh charge dari 0 ke 1 dalam masa sejam ke sejam 10 minit macam tu lah. Untuk fast charge 18 watt. So kalau kita nak compare dengan bateri phone Android yang sebesar 4200 mAh dengan 30 watt yang still boleh charge dari 0 ke 100 dalam masa 60 minit ke 80 minit macam tu. So dia macam lebih kurang kat situ. Bateri besar, charger pun nak kena tinggi. Dan ni kalau bateri tu di tahap yang biasa, so charger di tahap biasa pun dah still okay. Tapi janganlah bagi 5 watt. So at least 18 watt ke 20 watt tu pun dah cukup bagus untuk kapasiti bateri bawah 4000 mAh. So guys, apapun ini hanya sekadar rumours dan pendapat peribadi aku saja. Benda ni tak confirm lagi, so korang chill, relax, jangan panas sangat. Aku tahu pengguna Android sekarang ni dah panas tangan dah nak tulis, nak type yang memang betul-betul kecam. Aku tahu, relax. Aku pun ada rasa panas juga mula-mula bila Apple tak bagi charger, aku nak spend dengan harga yang mahal dan tak bagi charger. Aduh, apa benda ni kan. But kita kena berfikir secara rasional, kita kena sit and cool, relax. Kalau rasa benda tu macam tak berpatutan untuk kita, just tak payah beli. Simple kan. Tapi kalau kita rasa benda tu bagus untuk kita, just keluar duit, beli.
Simple. So guys, aku rasa itu saja perkongsian untuk video kali ni. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. Dan aku cakap awal, jangan bergaduh dekat bahagian komen. Relax, okay? Jangan bergaduh. Follow Twitter dengan Instagram aku, subscribe channel aku, like, komen dan share video ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum.